Video e-learning dan bahan multimedia pendidikan, tablet Cikgu 360. Let's go! Kalau kita perasan, sekarang punya zaman, cara belajar pun dah berubah. Dulu kita guna buku teks, salin nota, papan putih. Sekarang buka je tablet, ada semua moda. Ada video, ada animasi, ada quiz, ada latihan. Semuanya dalam satu peranti. Jadi, kita hari ni kita nak kongsi macam mana video e-learning dan multimedia ni sebenarnya bantu kita belajar dengan lebih senang dan seronok. Okey, saya akan start dengan video e-learning dulu. Video e-learning sebenarnya video pembelajaran tapi versi yang lebih menarik. Bukan sekadar rakam guru bercakap, tapi ada animasi, gambar, teks dan contoh. Contohnya dalam sejarah, kita mesti susah nak bayang apa peristiwa-peristiwa lama. Tetapi bila kita tengok video dokumentari atau animasi, kita boleh bayang siapa terlibat, apa berlaku dan urutan peristiwa. Okey, dalam perkaitan sains, video eksperimen memang banyak membantu. Ada eksperimen yang susah atau bahaya di sekolah. Dengan video, kita boleh tengok langkah demi langkah dan ulang banyak kali kalau masih tak faham. Ada juga video interaktif. Tengah-tengah video, tiba-tiba keluar soalan. Kita kena jawab dulu soalan, baru boleh sambung. Jadi buat kita tak boleh tengok sambil lewa. Pendek kata, video e-learning ni buat pembelajaran lebih hidup dan mudah faham. Okey, sekarang saya nak cerita pasal bahan multimedia pendidikan. Multimedia ini dimasukkan dengan beberapa gabungan. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video dan animasi. Jadi apabila semua ini digabungkan, pembelajaran akan jadi lebih menarik. Contohnya, infografik. Dalam ekonomi, infografik senang tunjuk graf, permintaan dan penawaran. Sekali tengok pun dah boleh faham apa yang naik dan apa yang turun. Seterusnya, ada audio. Kadang-kadang guru rakam suara atau sedang terangkan topik, kita boleh dengar sambil melakukan kerja ataupun sebelum tidur. Dalam matematik, graf interaktif sangat membantu. Kita tukar nilai sikit je, graf terus berubah. Benda susah nak bayang dalam buku, jadi jelas bila tengok depan mata. Kuis dan permainan pendidikan pun termasuk dalam multimedia. Belajar sambil main. Tak sedar pun sebenarnya kita tengah belajar. Dalam matematik, tablet digunakan untuk buat latihan. Kira-kira dan juga lukis graf. Contohnya, saiz tablet diukur dengan inci. Daripada situ, kita boleh kira panjang, lebar dan luas skrin. Dalam ekonomi, tablet ni kita guna untuk tengok graf ekonomi dan simulasi pasaran. Kita boleh nampak sendiri bagaimana harga tu boleh berubah mengikut permintaan dan penawaran. Dalam perniagaan, tablet memang penting. Boleh rekod jualan, buat iklan di media sosial dan urus perniagaan atas talian. Tak perlu modal besar pun. Dalam sains komputer, tablet sendiri dah jadi contoh komputer. Ada sistem operasi, aplikasi, internet dan boleh belajar asas pengatur caraan. Jadi jelas di sini, tablet bukan sekadar alat belajar, tapi satu platform multimedia pendidikan yang lengkap. Okey, kalau kita ringkaskan, e-learning dan multimedia ni ada banyak kelebihan. Kita boleh belajar bila-bila masa dan di mana sahaja. Tak faham, pause dan ulang. Kalau tertinggal, boleh tengok balik. Pembelajaran pun akan jadi lebih menarik. Tak rasa bosan sangat. Macam belajar cara lama. Tapi yang penting, pelajar akan jadi lebih aktif. Bukan sekadar dengar dan salin nota. Okey, secara keseluruhannya, video e-learning dan bahan multimedia pendidikan memang banyak membantu pelajar. Ia menjadikan pembelajaran lebih jelas,
visual dan lebih menyeronokkan. Tablet lebih memberikan kemudahan untuk semua bahan ini diakses dalam satu peranti sahaja. Kesimpulannya, penggunaan tablet, video e-learning dan bahan multimedia pendidikan boleh dijadikan pembelajaran lebih moden, fleksibel dan berkesan. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat.